Selamat sejahtera. Hari ini kita masih berada di subtopik 3.1.2 iaitu struktur dan catat alih yang melibatkan struktur kawalan ulangan. Mari kita lihat dia punya definisi. Kebiasaannya kita mendapati langkah-langkah algoritma yang dilaksanakan perlu dilakukan secara berulang kali. Bahagian algoritma yang mengandungi langkah-langkah berulang dikenali sebagai gelong dan setiap gelong ulangan dipanggil lelaran. Terdapat 3 jenis struktur kawalan ulangan iaitu untuk, selagi, ulang, sehingga ataupun for, while, repeat, until. Hari ini kita fokus pada struktur kawalan selagi. Struktur kawalan ulangan selagi akan melaksanakan satu langkah atau satu set langkah selagi satu syarat yang diuji adalah benar. Syarat ini akan diuji sebelum langkah-langkah dalam gelong dilaksanakan. Okey, kita lihat dia punya algoritma. Mula-mula kita masukkan input. Lepas tu input diuji berdasarkan syarat yang ditetapkan. Kemudian, jika syarat yang diuji adalah benar, selagi syarat adalah benar, maka penyataan yang berulang dilaksanakan dan kemudian kita ulang langkah yang pertama, mula dari sini. Kita masukkan input lagi. Input diuji berdasarkan syarat. Jika syarat benar, penyataan berulang dilaksanakan. Jika syarat yang diuji di sini tidak benar, atau cara akan keluar dari struktur kawalan selagi. So di sini mula-mula kita masukkan input. Okey, kita masukkan input. Kemudian uji syarat. Kalau syarat benar, laksanakan set tindakan di sini dan balik ke depan, balik ke atas. Uji lagi syarat. Jika syarat tidak benar, terus tamat struktur kawalan selagi. So, selagi memenuhi syarat, laksanakan set tindakan. Jika syarat tidak benar, kita tamat selagi. Ini adalah contoh dalam buku teks awak, muka surat 80. So, Raja 3.22 ialah struktur bagi menyelarakan nombor secara menaik selagi lampu isyarat masih menyala ataupun selagi syarat dipenuhi. Syarat di sini adalah lampu isyaratnya menyala. Kita lihat dia punya struktur. Mula, kemudian kita setkan nilai n kepada 1. Kita setkan n sama dengan 1. Maksudnya kita mula dari 1 lah. Kemudian uji syarat. Jika lampu isyarat ini menyala, syaratnya adalah benar. Jika syarat benar, kita akan paparkan n ini 1. Paparkan 1 dan tambah n sebanyak 1. N tambah 1 akan sama dengan 2 lah, ataupun 1 tambah 1. N ini adalah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan kita ulang langkah yang pertama tadi. Dan uji syarat di sini, jika benar kita paparkan nilai n dan tambah nilai n sebanyak 1. Jika syarat yang diuji adalah tidak benar, kita akan tamat selagi. Ini adalah catat alihnya. Mula-mula kita setkan n sama dengan 1. N ialah 1. Kemudian uji syarat. Lampu isyarat bernyala? Ya, syarat di sini adalah benar. Jika benar, paparkan nilai n sama dengan 1. Kalau syarat benar, okey, 1. Kemudian tambah n sebanyak 1. N tambah 1 maksudnya tadi ini 1. 1 kena tambah dengan 1. Sebab di sini tambah 1. Okey, 1 tambah 1 ialah 2. Dan dia balik ke bahagian atas ini. Uji lagi. Sehingga syarat menjadi tidak benar. Jika syarat tidak benar, maksudnya lampu isyarat tidak menyala.
Jadi kalau lampu isyarat tidak menyala, dia terus keluar dari atau cara ulangan. Ini. So, kita lihat ni kata kunci penting di sini. Syarat diuji sebelum langkah-langkah dalam gelung dilaksanakan. Tengok ini adalah langkah-langkah dalam gelung. Awak uji syarat dulu. Syarat diuji sebelum langkah-langkah di sini dilaksanakan. Dan kalau syarat benar, penyertaan berulang akan dilaksanakan. So, saya lukis gambar raja untuk memudahkan awak. Okay, kalau tak faham boleh tengok gambar raja ini. Mula-mula kita second N ini sama dengan 1 di sini. Second N sama dengan 1. Uji syarat. Lampu isyarat menyala. Jika benar, okay, kita uji syarat. Lampu isyarat menyala. Jika benar, ya. Paparkan nilai 1. Maksudnya N, paparkan N sama dengan 1 lah. Awak kena paparkan N sama dengan 1. Tadi awak second N ini adalah 1. So 1 di sini. Dan kemaskini pembilang tambah nilai N sebanyak 1. Jadi ini N ialah 1. Kita tambah 1 akan menjadi 2. Sini. Uji syarat, paparkan nilai N iaitu paparkan 1, kemudian tambah nilai N sebanyak 1, maksudnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Sini. Akan menjadi 2 dan kita ulang lagi. N sekarang sudah jadi 2. Kita uji syarat di sini. Adakah lampu isyarat menyala? Jika benar, paparkan N ini 2. Paparkan 2 lah. Paparkan 2. Kemudian kemaskini pembilang iaitu tambah nilai N sebanyak 1. Okey, 2 kena tambah dengan 1. 2 tambah 1 akan menjadi 3. Dan kita balik ke sini. Uji lagi dia punya syarat. Kalau syarat masih benar, paparkan nilai N ini sama dengan 3. Paparkan 3. Kemudian kemaskini pembilang iaitu 3 tambah 1 akan sama dengan 4. Okay, N ialah 4. Kita uji lagi syarat di sini. Adakah lampu isyarat menyala? Sekarang syarat di sini menjadi tidak benar. Pernyataan ini tidak benar. Tidak benar terus pergi ke tamat. Maksudnya atau cara keluar dari struktur kawalan ulangan selagi. Minggu lepas kita belajar untuk hari ini kita belajar selagi. Apa perbezaan di antara gelung untuk dan gelung selagi? Gelung untuk ni dikawal dengan bilangan lelaran yang diketahui. Gelung selagi dikawal dengan keadaan dan bilangan lelaran yang tidak diketahui. Perbezaan yang sangat besar di sini ialah untuk gelung untuk kita boleh tahu bilangan lelaran. Untuk gelung selagi, kita tak tahu bilangan lelaran. Itu perbezaannya. Mari kita lihat contoh di sini. Contoh latihan. Bina sudut dan catat alih bagi struktur kawalan selagi bagi algoritma yang menerima dan memaparkan nama penuh selagi nama penuh yang ditaipkan bukan kosong. So, ini adalah cadangan jawapan. Mula-mula, kita mula dari depan. Mula, masukkan nama penuh. Awak akan masukkan, you type nama awak. Lepas tu, sistem akan setkan P ini ialah nama penuh yang dimasukkan. Contohnya, saya masukkan Hafiz. Saya type Hafiz. Jadi, sistem akan set. Okey, Hafiz ini ialah P. P ialah Hafiz. Okey, P ialah Hafiz. Okey, kalau P bukan ruang kosong, maksudnya ada nama orang Hafiz dan tidak kosong. Jadi kita akan papar nama Hafiz. Hafiz. Dan ulang lagi langkah pertama tadi, masukkan nama penuh. Sekarang saya masukkan nama Siti dan sistem akan set atau cara ni akan set. Siti ialah P. P ialah Siti. Nama Siti ni sama dengan P. P ialah Siti. Sekarang P bukan ruang kosong.
P ni ada nama orang, tak bukan ruang kosong. Jadi kita kena paparkan nama Siti, Siti. Dan ulang lagi langkah yang pertama tadi. Ini adalah catat alinnya. Mula-mula kita masukkan nama penuh lah. Masukkan contohnya saya masukkan nama Siti. Lepas tu saya dah set ini. P ialah Siti, Siti ialah P. Dan uji syarat. Adakah P ni ruang kosong? Tidak ataupun ya. Kalau bukan ruang kosong, ya bukan ruang kosong. Betul. Kalau bukan ruang kosong, kita paparkan nama Siti. Paparkan nama Siti ya. P ialah Siti sebab P ialah Siti. Dan lepas tu kita balik ke langkah yang pertama tadi. Kita uji lagi. Adakah kamu masukkan ruang kosong? Nak masukkan nama. Sekarang saya tak masukkan nama orang dan P adalah sama dengan ruang kosong. Tak ada nama murid. Jadi adakah sekarang P ialah ruang kosong. Sekarang P ni sama dengan ruang kosong lah. Jadi terus tamat. Okey. Jadi ini adalah gambar raja yang saya lukis. So, saya setkan P sama dengan Hafiz. Di sini, mula masukkan nama penuh. Saya dah masukkan nama penuh. Lepas tu, setkan P sama dengan nama penuh yang dimasukkan iaitu Hafiz. So, saya masukkan nama Hafiz dan saya setkan P ialah Hafiz. P ni ialah Hafiz. Okey, kalau bukan ruang kosong, ya. Dia bukan ruang kosong. Jadi saya akan papar ni Hafiz. Dan ulangi langkah yang pertama tadi. Okey, sekarang saya masukkan nama Siti. So, P bukan ruang kosong. Jika benar, papar P ialah Siti dan ulangi langkah yang pertama. Sekarang saya tak masukkan nama orang. Ini akan menjadi ruang kosong. Syarat sudah menjadi tidak benar. Kita akan tamat keluar dari struktur kawalan ulangan selagi. Ini adalah latihan untuk awak pada minggu ini. Latihan ini sebenarnya sama dengan contoh yang saya bagi di sini. Awak cuba buat dan hantar kepada saya. Ini. Terima kasih.